Panel yang kedua di round yang ke-12, Alhamdulillah ya. Jadi saya ada dua soalan ya, saya dah diajukan, jadi saya dah forward kepada Al-Fadhil Ustaz untuk jawab dua soalan ya. Cuma soalan daripada saya ya, kepimpinan tadi kita sebut secara umum, dan saya minta Ustaz 15 minit khusus kepada keluarga, sebab saya tengok keluarga ni cukup penting. Kita mengharapkan bukan bahagia dunia semata-mata, tetapi di akhirat sana. Bahagianya keluarga itu mendapat suami yang dapat memimpin isteri, keluarga dan anak-anak akhirnya dipertemukan di syurga. Ya, itu yang mungkin sebahagian tajuk khusus ataupun poin khusus yang kita nak sebut. Dan di hadapan saya kira ramai yang dah berkahwin, adalah sebahagiannya yang akan berkahwin, dan mungkin ada yang nak kahwin lagi. Ada begitu ya. Tetapi kita melihat soal perkahwinan, bila jadi suami bukan senang setakat nikah saja, jadi suami, jadi bapa takat tu jedak, tapi tanggungjawabnya besar dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan supaya kebahagiaan yang kita bina dunia akan sampai ke akhirat. Sebab disebut dalam kitab-kitab yang saya terbaca pun, bahawa suami, isteri, anak-anak ni akan dipertemukan lagi di dalam syurga insya-Allah. Cuma kongsi sikit sebelum bagi pada Ustaz. Saya ada kat kuliah kat mana lupa, cerita pasal syurga Ustaz Nazmi. Kita syurga seronok bidadari ngongeng. Ada yang tanya pula, dia kata kalau kita ke syurga, isteri kita ke syurga. Dia tanya tu, macam mana Ustaz? Tu dia tanya, macam mana Ustaz? Tu dia. Saya ke syurga, isteri saya pun ke syurga. Macam mana time tu? Dia tanya saya, Ustaz Nazim, macam saya baru masuk syurga semalam. Tu yang saya payah nak jawab tu. Saya jawab ginilah yang saya belajar. Kalau sampai mati tak cerai, sampai kiamat tak cerai, Allah kahwinkan balik, ditemukan balik hidup di dalam syurga. Cuma Nabi kata suami isteri tu makin hari makin cantik, makin cantik, makin cantik. Oh begitu. Disambung lagi Ustaz. Habis bidadari yang cantik-cantik lawa-lawa tadi Ustaz, takkan kita tak boleh manfaatkan? Lagi pening kepala aku nak jawab. Aduh, ini Ustaz Nazmi tolong jawab nanti kejap lagi, sebab saya tak boleh jawab Sarip. Saya jawab beginilah, besok yang itu soalan tu, besok kalau saudara ke syurga, saya ke syurga, kita jumpa, kita sembang balik je lah. Sejak gitu, saya tak mampu jawab. Ini pun Ustaz boleh sebut. Jadi Ustaz, saya nak menyebut bagaimana keluarga yang dibina dengan sifat kepimpinan suami yang terbaik mampu membina sebuah keluarga yang bahagia. Relate dengan soalan yang saya forward pada Ustaz tadi. Seorang jamaah ada yang satu soalan, Ustaz baca, boleh baca sendiri lah kot. Cuma yang ni saya baca, dia kata, Ustaz, tadi Ustaz kata perbincangan itu penting dalam apa jua, lebih-lebih dalam rumah tangga. Betul, aku pun sebut juga tadi ni ya. Kemudian, tapi sifat ego, wah dia tulis Ustaz, katanya huruf besar, O-nya panjang, ego. Macam tak puas hati. Suami itu bagaimana nak diturunkan? Syukran ya Ustaz. Dan yang soalan kedua Ustaz disebut sikit ni, iaitu tentang masalah kita, ini memang dituju pada Ustaz lah. Maknanya kita sambung melalui Rasul, cukup bukan kita dengan berarak dan sebagainya. Dalam waktu yang sama, bila kita nak laksanakan syariat Islam, ada saja yang membantah dan sebagainya. 15 minit Ustaz, dan mohon terus buat kesimpulan forum kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, soalan 3-15 minit mampu aku jawab. Okeylah, saya jawab sekadar termampu Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang Ustaz kita sebutkan tadi, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha fasfar bi zati dini taribat yadak. Nabi bersabda, dikahwini orang perempuan dengan sebab 4 benda. Yang pertama, kerana kecunannya, lawa. Kan? Kita nak kahwin mesti cari yang cun-cun. Ada siapa nak kahwin bini muka macam Mak Lampir ada? Orang gila pun tak buat kerja macam tu Mesti cari muka yang lawa-lawa, yang bekas-bekas modeling lagi tu. Kan, kalau dia buka tudung, boleh jadi iklan shampoo. Lihat, hanya menggunakan jari, rambut kembali tu susah rapi. Macam tu. Yang pertama dengan sebab cun.
Nabi kata. Yang kedua dengan sebab mal, hartanya. Kan takdir Allah kau dapatlah kahwin dengan Datin, Mak Datin, kaya gila, gila pun tak kaya macam tu. Cincin 24 juta. Contoh aku cakap, kau jangan berasa pula. Ya, orang kaya. Nabi kata ada orang kahwin dengan sebab kaya. Ada pula kahwin dengan sebab keturunan. Minta maaf cakap ya. Kadang-kadang kita ni minta maaf sekali lagi, kokok berasa hati dengan aku sekarang. Nak kata tak, kalau tak berasa hati nak kata macam mana orang yang pilih Said dengan Sharifah. Oh, aku keturunan Said, kena kekalkan kesaidan aku. Sharifah kena kahwin dengan Said, Said tak ada kahwin dengan lain. Kena macam tu. Mana betul macam tu? Tak betul, Syekh. Serius aku cakap tak betul. Sebab Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu yang paling bertakwa. Okey tuan-tuan. Kahwin dengan sebab lawa, dengan sebab harta, dengan sebab keturunan. Tiga-tiga ni tak berjaya belaka. Nabi kata fasfar bi zati din. Zafira dengan mana kemenangan. Zafirtu ala hadha, aku menang. Nabi kata kalau kau kahwin dengan orang ada agama, kau mendapat kemenangan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Fasfar bi zati dini taribat yadak. Dengan makna asal makna tariba daripada turab, tanah. Ulama ada dua pendapat dalam hadis ni, kata sama ada makna yang pertama, kalau engkau kahwin dengan orang yang kau carikan lawa, kan kadang-kadang kita ni nak cari bini lawa, kita suami muka macam hampir, kan perut borai kepala botak, bini tengok pun tak lalu nak muntah, kau tahu kan. Jadi kita ni duit tak ada, nak kahwin dengan orang ada harta, menyusahkan belaka lah tu. Akhir Nabi kata kau kalau buat kerja macam tu, kau akan taribat yadak, kau akan tangan kau terselungkup dengan tanah ni, menyembah tanah, sebab tak boleh nak bela bini ni yang macam-macam dia nak. Pendapat yang kedua ulama kata bila kau dapat agama fasfar bi zati din taribat yadak, tangan kau bersih dengan sebab tanah ni antara alat untuk bersuci, maka selamat tangan kau. Maka cari yang ada agama. Menantu kena cari yang ada agama. Kita tak, ya, kadang-kadang nak milih menantu tu pun action. Datanglah orang Minang kan, tuan-tuan, datang orang nak Minang anak kita. Oh, awak ni lama dah makcik dengar berkawan dengan anak saya. Kerja mana ya? Saya kerja biasa je. Cakap lah, makcik nak tahu kerjanya, abahnya pun nak tahu juga kerja mana. Siap masjid je. Siap masjid? Kau nak bagi anak kau makan apa esok? Kau nak pergi makan cicak? Kan? Kan masjid buat cicak kan? Jadi bila dengar siap tu, tak ada masa depan dah kan? Tak ada masa depan. Tapi kalau datang tu orang kaya ke benda kan, terus dia bagi kat anak dia. Entah-entah bohong berlakon ni. Macam member aku seorang, kau tahu, member aku ni dia nak kahwin, dia pun apa kopak juga, tapi kelebihan dia ni dia driver kereta YB. Tu sekali dia pergi Minang, awek dia ni, bini dia ni masuk kampung pakai kereta YB. Kau tahulah masuk kampung kereta YB bro, tak terbeliok biji mata orang kampung. Hijau menantu mu tengah dua ni kan. Kita pasal bapak ada kata kan. Untung benar menantu mu kerja benda pegak, kerja benda kan. Member aku poyo sembang kan. Lala driver kau tahu, bila dia kena buang kerja hafal tak boleh buat apa. Ini nak kabarnya pembohong belaka. Nabi kata cari yang ada agama. Bila dah cari ada agama tuan-tuan, aman damailah hidup kita. Tuan-tuan, bila dah dapat anak pula, jangan lupa anak tu mula-mula mesti kau ajar agama. Tuan-tuan, yang kita kadang-kadang pelik kau pandai bila kau dah dapat anak, dah beranak kan, pandai tu suruh azan. Kadang-kadang azan pun tak kerti. Saya ingat masa saya dapat anak kedua dekat Hospital Kemaman, rumah saya tengah tu. Dia cerita, masa saya masuk tu ada seorang pakcik ni pakai ragut dah, seluar jean apret ni kan. Dia pun jumpa Ustaz dia kata. Tengah tu Ustaz dia panggil. Tak boleh azan sikit dia kata kan, nak suruh aku azan anak dia. Kadang-kadang nak juga. Aku kata pakcik lah azan kan, anak sendiri azan lah. Projek pandai, buat anak pandai azan, tak kerti apa barang kan. Nak dia kosong macam tu. Terima dia karati aku, meninggal aku tuan-tuan kan. Benda simple present tense pun kau tak boleh buat apa. Dia ajar kalimah al-kalimatul ula allati dakhalat fi udhunai al-tifl, kalimatu Allahu Akbar. Kalimah pertama masuk dekat lubang telinga anak ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang tanya, Ustaz, kalau contoh dalam buat bersalin tu kan ramai
ada India, ada Cina kan. Contoh lepas kita azanan sekali, Acik sebelah tengok. Tuan lagu mana sedap dengar. Boleh azan juga sama punya baby. Ha kan. Acik tu minta aku azan baby dia. Boleh tak tidak tuan-tuan? Apa tak boleh ni azan? Ya, kullu mauludin yuladu ala fitratin fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajisani. Nabi kata semua budak-budak lahir bersih belaka, tak ada berdosa. Azan kat telinga dia. Mana tahu budak tu besok kan dari satu termasuk Islam, mana tahu rezeki kau kan. Anak Cina, "Hayah, lu punya lagu banyak sedap mah. Kasih satu dekat anak saya." Kan. Kau pun azan lah kat telinga dia, susah apa? Nak kaburnya. Dia kalimah pertama masuk dekat telinga anak kita apa dia? Allahu Akbar. Ke ada korang kokok lah, manalah tahu. Saya tak nak. Nak macam mana? Saya nak buat cara saya tak? Pegang baby tu. Negara itu ba alif dengan alif ngang bangang. Kau jangan buang terbiar. Ya, budak tu pun kata biar betul bapak aku ni kan. Sesat lagi menyesatkan. Tuan-tuan, nak sebut ni. Budak tu lahir diajar kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faham tak benda cerita? Nak kabarnya Allah yang maha besar. Khaliquka, razikuka, yang bagi rezeki dekat kau, yang ciptakan kau. Allahu Akbar. Jangan kalimah tu kau sebut tapi kau tak masuk dalam perut kau. Sebab tu tak ada kesan tuan-tuan. Jadi saya cerita tadi kan, bab azan ni tadi, saya teringat masa saya dekat lepas habis di Syiraz saya ke Al-Azhar. Budak-budak Al-Azhar ditanya, "Ustaz, besok kalau kita orang balik, senang tak nak cek kerja? Dengar-dengar cek kerja payah ni Ustaz, graduan Al-Azhar ni." Kata payah ke benda, senang sangat. Senang kerja mana? Aku bagi cadangan. Kau pergi dekat wad bersalin Sungai Buloh tu kan. Kau letak meja kaunter situ, kau tulis, "Kami menjadikan pakar-pakar azan." Kan. Pilihan ada lagu Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjid Al-Aqsa, Masjid Kajang, Masjid Kajang Pak Malau kan. Semua lagu ada. Kita hanya mengecas satu kepala RM10 saja azan. Kalau anak kembar ada potongan harga ataupun kita bagi package RM15. Kau tu tak sehari berapa ramai beranak. Kau duduk kat situ, kau tu tak masyuk. Kau jangan main-main. Relax. Allahu Akbar. Allah. Tak ada kerja benda kan. Nak khabar berapa ramai orang tak kerti azan pada hari ni. Buat anak kerti, azan tak kerti. Lepas tu bila anak tu dah besar, hantar ngaji agama. Hantar ngaji agama. Agama tu menyelamatkan kau besok. Ni tak. Bila hantar ngaji agama, ni nak cerita pengalaman saya tu. Mak saya ada dalam majlis saya ni. Bapak saya pun ada. Mak saya punya sekolah agama. Mana sekolah agama ni? Sekolah agama Kajang lama ni kan. Mana? Ni di mana ni? Baik kau. Tu. Entah hidup ke tidak, entah saudara mara mak aku kat sini kan. Saya dulu ngaji agama kecil-kecil kan. Saudara mara ni ada juga yang kepala tak berat sihat ni tuan-tuan. Bila dia tengok kita beraya pakai jubah, pakai serban, dia tengok, dia kata apa? Dia tanya mak aku, "Yud, anak kau ni belajar mana ni?" Mak aku cakap, "Kau tanya aku pula." "Kau tanyalah ya." Saya pun cakap lah, "Ngaji pondok." "Ngaji pondok? Anak kau nak makan apa besok?" Aku ingat lagi, betul tak? Masa tu aku dari dulu. "Anak kau besok nak makan apa ni ngaji pondok?" Aku ni budak lagi, tahu tak? Kalau aku dah besar macam ni, dia kata, "Kau nak makan apa?" "Makan nasi lah bodoh." Aku kata, ini masalah mentaliti otak orang gitu. Geramnya aku. Kambing tu kau tahu yang underwear pun tak pakai, Allah bagi rezeki kat dia, betul tak? Lembu tu, lembu kenal lembu kan? Kambing yang tak pernah mandi, yang penakut dengan hujan, tak pernah jatuh harga dia, betul tak? Berapa ratus harga kambing tu kan? Itu binatang, Allah bagi rezeki ke dia. Lembu pun sama dengan kambing juga kan. Itu lagi, kalau lembu stop ekor, kau tengok ekor tu buat wiper bontot je, betul tak? Dia pegang semangkuk berapa? RM6.50, nak lekek punya model. Itu kalau raya korban, bergaduh imam dengan apa? Dengan nazir masjid. "Mam, aku dah cop ekor." "Apa pula?" "Itu tahun lepas imam apa nazir dah dapat, tahun ni saya pula." "Aku tak kira, aku nak juga ekor." "Bergebut." Bilal kata, "Aku mengalah, aku ambil telur dah lah," dia kata. Aku nak khabar, kalau lembu yang tak sekolah tu, Allah bagi rezeki ke dia. Sampai semuanya ada manfaat. Daripada ekor, telur, kulit, ada manfaat lembu ni. Orang jauh makan kulit lembu, betul tak?
Mujur tanduk tu tak boleh makan. Kalau kita tanduk dia belasah sekali tuan-tuan. Kalau kita ni mati, korang mati, ada siapa nak telur kau tak tanya? Tak tahu lah koko rumah kau nak ambil dah telur abang bawa kenang-kenangan, kubur dalam frame. Gila apa? Kan? Saya nak khabar, kalau binatang Allah bagi rezeki, orang yang ngaji agama takkan Allah nak sia-siakan. Allah sebut dalam Al-Quran apa tu? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah tolong kau dan Allah kukuhkan pendirian kau. Tuan-tuan, Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Kalau jalan ke syurga Allah mudahkan, atas dunia pun cerita Allah bagi rezeki. Itu yakin, ngantor anak ngaji agama kena yakin anak aku ada rezeki ni. Jangan kita kadang-kadang geram juga aku tuan-tuan. Dia ngantor juga anak, tapi yang dah otak dah tak betul lah tuan-tuan. Hari tu ada seorang hantar anak dia kat sekolah kita orang. Ustaz, saya nak hantar anak saya boleh tak Ustaz? Boleh, insya-Allah. Tapi kan Ustaz, aku agak dah. Oh, tapi ni mesti ada something. Anak saya ni Ustaz, dia telinga tak pernah dengar Ustaz. Macam pekak-pekak sikit. Dalam mata aku menyigap aja. Oh, yang pekak macam ni kau nak hantar baju agama. Abang dia Ustaz, okey tak? Belajar dekat Australia, United Kingdom, kan? Yang tak pernah dengar ni hantar ke aku. Besok tak jadi aku juga kena marah. Ni kepala otak mak bapak ni. Kadang hangin juga aku tuan-tuan. Kau nak bagi kepada agama biar anak yang paling cerdik. Jangan yang paling goblok gedi, betul tak? Ya? Ini tak yang dah habis tempat, dah habis workshop reject, itulah nak dengan hantar agama. Tapi saya bukan nak kata tak boleh langsung. Kadang-kadang yang reject shop itulah yang berubah besok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat dia kesabaran guru yang mendidik mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka agama inilah yang menyelamatkan keluarga kita. Agama ni penting sehingga dalam surah Fatihah Allah kata apa? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Raja pada hari agama. Kenapa Allah kata raja hari agama? Sebab tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan Allah, kesemua soalan di hadapan Allah, Allah tanya, kau buat kena dengan agama ke tidak? Kau hantar anak kau ikut sekolah agama ke tidak? Kau kerja, halal ke tidak rezeki kau ni? Ya? Halal ke tidak? Kau kahwin, ikut hukum ke tidak? Kau ada dapat bini, bini kau tutup aurat ke tidak? Allah akan tanya segala-galanya tentang agama. Kau bekerja, kau mewanita, kau berpolitik, pemimpin yang kau pilih ikut agama ke tidak? Sebab itu disebut dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Maka pentingnya agama. Tuan-tuan, itu berkenaan dengan kepimpinan yang Nabi ajar dalam bab keluarga. Yang kedua tadi soalan suami ego. Aku pun tak reti juga ya. Dia sebenarnya tuan-tuan, Rasulullah sebut, kalaulah aku diizinkan untuk manusia sembah sesama manusia, aku akan suruh isteri menyembah suami. Oh, sukalah korang kan. Balik nanti. Ni sembah. Nabi kata kalau boleh. Nak kabarnya tak boleh. Tapi kita kena ingat, oh lelaki kau jangan action sangat. Ya, tak ke mana pun action ni. Umar Al-Khattab manusia paling hebat dalam dunia. Setan pun takkan lalu di lorong yang dilalui oleh Umar Al-Khattab. Pernah satu hari seorang sahabat datang ke rumah dia. Dia datang kan, dia nak pergi mengadu masalah. Dia bergaduh dengan bini dia. Sampai-sampai dekat rumah, dia stop. Sebab apa? Dia dengar daripada luar rumah bini Umar tengah bebel. Kata, ya Allah, boleh tahan juga bini Umar Takkan bini aku seorang aja laser. Bini dia pun ganeh juga. Lama tu pun dia ketuk pintu Umar pun keluar. Orang minta maaf lah banyak ya? Lalu Umar kata, apa hajat kau? Saya, wahai Umar, saya nak mengadu. Sebenarnya bini saya kat rumah, ya Allah, macam Power Rangers punya garang. Jadi saya nak mengadu masalah saya dengan tuan. Tapi bila saya sampai rumah tuan, tengok bini tuan pun ganeh juga. Tak jadilah. Umar kata apa? Kita orang lelaki sabarlah dengan orang perempuan. Dia yang mengandungkan anak kita, dia melahirkan anak kita, dia membersihkan pakaian kita, dia besarkan anak kita, dia belaka. Maka engkau orang lelaki sabarlah kepada orang perempuan. Nabi kata apa? Fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin. Orang perempuan ni dia kurang dua benda. Dia kurang segi akal dan agama. Yang bahasa hati dengan aku pula tu bang. Oh, sedap-sedap kata kita orang kurang akal, ustaz. Kurang akal tu kalau kau tak ikut agama. Suami yang ego ni, kita cakap baik-baik, kita nasihat dia. Okeylah, kalau tak mau juga,
malam-malam bangkit, sembahyang hajat, qiyamul lail, selawat ke Nabi, tiup dekat muka laki kau. Tapi biar orang tu tidur. Jangan orang tu tengah tak tidur. Ni apa kau jampi aku ni, ha? Kau bubuhkan aku ya? Kau jangan buat mengamuk pula orang tu garang. Jadi ikhtiar, berdoalah banyak-banyak, berselawatlah banyak-banyak ya kepada Rasulullah dengan harapan supaya suami kita ni hilang egonya. Kemudian soalan yang ketiga berkenaan dengan kita ni sambut Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beragak ke hulu ke hilir, tetapi di waktu yang sama ada golongan yang tak suka kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan ini perbuatan golongan munafik. Perbuatan golongan munafik. Allah kata apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa jadi macam tu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah kata ada di kalangan manusia yang mulut cakap aku beriman kepada Allah, aku beriman dengan hari akhirat, tapi dia tak beriman pun. Itu Allah cakap. Mukadimah surah Baqarah 13 ayat cerita pasal munafik, 5 ayat pasal orang mukmin, 5 ayat orang mukmin, 2 ayat hanya kepada orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sampai akhir ayat, 2 ayat aja. Masuk bab munafik 13 ayat. Kenapa ayat munafik lebih, tuan-tuan? Sebab munafik lebih bahaya daripada golongan kafir. Kafir terus terang clear depan mata kau nampak. Kafir, tokpek, apek kan, pakai baju pagoda, pakai seluar pendek keluar kulu kiri, amoy, pakai seluar pendek kulu kiri. Kafir dia ni. Munafik, Nabi kata wa in sama wa in zakka wa in sama wa in salla, sekalipun mereka berpuasa, mereka sembahyang, mereka berzakat, ada di kalangan mereka yang munafik. Tuan-tuan, sebab itulah bahayanya golongan munafik sehingga disebutkan 13 ayat dalam surah Al-Baqarah. Dan kalau tuan-tuan buat perbandingan antara dua surah, baina suratai Al-Kafirun wal Munafikun, ayyuhuma atwal? Antara dua surah Al-Kafirun dengan surah Munafikun, mana panjang, tuan-tuan? 2 saat pas sekarang. Munafikun ke kafirun? Munafikun. Pandai pun korang. Kalau ada jawab kafirun, aku tak marah. Panjang juga sebab tak habis baca. Kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud wala ana tu yang panjang tu, tuan-tuan. Surah pendek je. Nak kabarnya ada golongan macam ni yang kita wajib jangan harap-harap Allah tak golongkan di kalangan kita ni golongan munafik. Umar Al-Khattab, manusia yang hebat, yang Nabi kata laukan an-nabiyyu ba'di lakana Umar, kalau ada Nabi lepas padaku, Umar lah orangnya. Orang macam tu punya hebat pun yang Allah turunkan Al-Quran lebih kurang 20 ayat diturunkan dengan sebab permohonan Umar Al-Khattab. Hebat macam tu pun dia tanya dekat Huzaifah bin Al-Yaman yang merupakan setiausaha sulit Nabi, yang memegang senarai nama golongan munafik di Madinah. Dia kata, ya Huzaifah, ada tak nama aku dalam senarai itu? Itu Umar, tuan-tuan. Yang muka aku bukan korang yang cap ayam ni, apa cerita? Sebab tu kita kena hati-hati. Jangan mulut kata selawat, beriman dan sebagainya, tapi rupa-rupanya kau benci kepada Islam. Allah kata orang ni apa dia? Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Dahlah ada penyakit. Fazadakumullahu marada. Aku tambah lagi penyakit. Na'udzubillah min zalik. Orang yang bersifat dengan golongan macam ni, Allah kata apa? Fiddarkil asfali minan nar, di dalam api neraka yang paling bawah sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah lebih kurang apa yang saya ceritakan tadi berkenaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyelesaian kita takkan boleh selesai, masalah kita takkan selesai sampai kiamat selagi mana tak ikut apa yang Nabi ajar, yang Nabi sebut, yang kita pun biasa dengar, kita biasa baca. Taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktu bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Nabi kata, ala inna rahal islami dairatun faduru ma'aha haitsu dara. Ingat pertanda Nabi. Nabi kata, ingat, Islam ni macam roda berpusing. Kadang Islam di atas, Islam diberikan kemenangan. Kadang-kadang Islam berada di tengah, ada menang ada kalah. Kadang-kadang Islam berada di bawah, kalah tak menang-menang. Apa Nabi kata kat kita? Faduru ma'aha haitsu darah. Maka hendaklah kau sentiasa bersama dengan pusingan Islam di mana saja kedudukan Islam. Islam menang, Islam kalah, menang ataupun kalah, wajib terus bersama dengan Islam. Setuju ke tidak? Setuju. Takbir. Allahu a'lam bissawab. Baik.